Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzat Farhan bin Ishaq yang memegang kad metrik bernombor KID 2006045151 dari kelas 1. Hari ini saya akan berkongsi ilmu tentang implikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi dalam subjek pembangunan sosioekonomi Malaysia MPU 2532 yang diajar oleh Encik Wan Hazani bin Wan Ibrahim. Malaysia merupakan antara 10 buah negara yang tersenarai sebagai penggaji warga asing tertinggi di dunia. Pekerja asing di Malaysia datangnya dari Indonesia, Filipina, Bangladesh, Nepal, India dan China. Selain itu, mereka juga datang dari Myanmar, Pakistan, Afghanistan, Kemboja, Vietnam, Sri Lanka dan negara di benua Afrika. Mereka bekerja dalam pelbagai sektor yang bergaji rendah seperti buruh pembinaan, pekerja kilang, pertanian dan pembantu rumah. Jumlah pekerja asing di negara ini berjumlah 1.85 juta orang, dengan pendatang Indonesia sahaja berjumlah 1.2 juta orang, diikuti Nepal seramai 200,000 orang. Pekerja asing terbahagi kepada dua kategori, iaitu yang pertama, pekerja asing datang secara sah, dan yang kedua, pendatang asing tanpa izin, iaitu parti. Pekerja asing yang datang secara sah ke Malaysia umumnya telah ditentukan jenis pekerjaan, majikan dan tempat tinggal. Mereka juga telah melalui pelbagai proses untuk memenuhi kelayakan sebagai pekerja. Mereka kemudiannya diberikan permit kerja yang dinyatakan tempoh kerja mereka di negara ini. Kategori pekerja jenis ini mempunyai dokumen perjalanan yang sah, bebas daripada penyakit berjangkit, mempunyai kontrak pekerjaan yang sah dan tidak membawa banyak masalah kepada masyarakat. Majikan mereka juga lebih bertanggungjawab dengan menyediakan tempat kediaman, makanan dan perkhidmatan perubatan. Manakala pekerja asing tanpa izin, iaitu parti, tidak pernah melalui proses seperti kategori yang pertama tadi. Mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah, risiko penyakit berjangkit yang tinggi seperti TB dan mudah dieksploitasi. Parti ini datang ke negara Malaysia dengan cara yang salah, seperti ada juga yang menggunakan lorong semut di sempadan untuk membolosi kawalan keselamatan negara, menipu pas pengajian pendidikan, menggunakan pas lawatan sementara dan berkahwin dengan warga negara tempatan. Kehadiran pekerja asing bertujuan untuk memenuhi permintaan di sektor kritikal seperti pembinaan dan perladangan. Jumlah parti seramai 600,000 orang boleh sahaja mendatangkan persepsi negatif masyarakat terhadap kerajaan Malaysia. Usaha kerajaan seperti pengampunan, sebatan dan pembekuan pengambilan pekerja asing yang baru tidak pernah menghalang lebih ramai lagi parti untuk mencari rezeki di negara ini. Hakikatnya, semakin ramai pekerja asing, khususnya parti ini, yang datang ke Malaysia. Kepintaran dan kebijaksanaan agensi penguat kuasa yang terlibat belum mampu memberikan tindakan penyelesaian yang mantap bagi mengurangkan kehadiran parti. Perkara ini boleh mendatangkan kesan buruk kepada negara, contohnya tingkah laku dan kegiatan negatif seperti pergaduhan yang mengakibatkan kematian, kes-kes jenayah kecil seperti ragut, rompakan, rogol, mencuri, berkhalwat berzina dan mengganggu anak gadis.
Parti ini juga mengambil peluang perniagaan rakyat tempatan dengan membajak lesen ataupun secara terang-terangan berniaga di tepi jalan. Jadi, kerajaan Malaysia sepatutnya mengambil langkah untuk mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan oleh pekerja asing dengan kerjasama tiga pihak, iaitu kerajaan, swasta dan masyarakat umum. Kerajaan sebagai agensi pembentuk, pengawal dan pelaksana dasar memastikan kemasukan parti dihalang sepenuhnya. Keupayaan kerajaan membentuk dan mengawal dasar memang sangat membanggakan tetapi lemah dalam aspek pelaksanaan. Walaupun banyak program pencegahan dilaksanakan seperti program pemutihan dan pengampunan, masih ramai parti yang menyelundup masuk ke negara ini. Sudahnya, lebih ramai pekerja asing dan parti membuka kampung sendiri, menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah kerajaan, menggunakan perkhidmatan kesihatan kerajaan dan mewujudkan kawasan setinggan baru. Seterusnya, pihak swasta, iaitu bertanggungjawab memastikan pekerja mereka yang terlibat dalam sektor pembinaan dan perladangan mempunyai permit kerja yang sah dan mengutamakan pekerja tempatan. Bagi orang ramai pula, boleh menyalurkan maklumat dan memberi kerjasama kepada agensi penguatkuasaan untuk melicinkan lagi operasi pembasmian dari semasa ke semasa. Mereka tidak seharusnya memikirkan ganjaran yang akan diberi sekiranya memberi maklumat, kerana tanggungjawab membanteras penatang asing tanpa izin ini turut menjadi sebahagian tanggungjawab rakyat yang bermaruah. Baiklah, seterusnya saya akan beralih kepada subtajuk pemindahan teknologi. Pemindahan teknologi adalah satu usaha mengimport atau membawa masuk peralatan dan pengetahuan seperti kemahiran, tata cara dan teknik asing demi meningkatkan daya produktiviti industri tempatan. Jadi, apakah keperluan pemindahan teknologi? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tenaga kerja tempatan lalu membaiki kualiti hidup mereka. Seterusnya, teknologi moden seperti komputer dapat mempercepat pemprosesan data-data. Jentera-jentera seperti mesin menuai dapat mempercepatkan pengeluaran hasil pertanian ataupun hasil perkilangan. Ia juga dapat mempercepatkan pembangunan industri. Seterusnya, dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh dalam sektor pertanian. Misalnya, mesin penuai padi dalam membantu mengatasi masalah kekurangan buruh semasa musim menuai padi. Demikian juga, penggunaan teknologi canggih seperti robot boleh mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh dalam perindustrian. Pengimportan teknologi rumah tangga akan memudahkan kerja suri rumah dan membolehkan mereka menumpukan kepada kerja-kerja yang lebih produktif seperti anak-anak atau membuat kerja sambilan. Pengimportan alat rawatan perubatan boleh meningkatkan taraf kesihatan rakyat. Selain itu juga, bahan-bahan mentah keluaran negara dapat dieksploitasi dengan lebih cekap menjadi barang siap, seterusnya menggalakkan pertukaran wang asing dengan mengekspornya. Perkara ini juga dapat membawa kepada perkembangan pesat dari segi kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, lebuh raya, jalan kereta api, sistem telekomunikasi, bekalan elektrik dan lain-lain. Perkara ini juga dapat mewujudkan kesan rantai positif seperti pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lain dan membuka peluang ekspor yang baharu kepada negara. Misalnya, pengeksport komponen-komponen kereta oleh kilang yang ditubuhkan untuk membekalkan komponen kereta kepada Proton. Teknologi pertanian moden seperti bioteknologi dalam penghasilan baka-baka yang baik dan hidroponik dalam mengintensifikan proses pengeluaran
dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian sejajar dengan wawasan pertanian negara. Setakat itu saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.